Pusing yang kedua dalam sesi ulang kaji. Ulang kaji apa? Hukum tajwid tahap 1. Puan-puan nak masuk tajwid tahap 2 tak? Nak, tapi kena settlekan dulu tajwid tahap 1. Kena faham sungguh-sungguh, kena ambil periksa, kena buat latihan. Baru saya benarkan puan-puan masuk kepada tajwid tahap yang kedua semester depan, insya-Allah. Jadi untuk sesi ulang kaji kita pada hari ini, saya memerlukan 2 keping nota ini. Terutamanya nota yang pertama yang akan kita rujuk sebentar lagi. Dan sudah tentu puan-puan, kita dah selesai belajar sebanyak berapa bab dalam tajwid tahap 1 kita ni, berapa bab kita belajar? Dah 5 bab ya. Kalau boleh sebutkan 5 bab dulu sebagai intro sebelum kita ulang kaji pada hari ini. Yang pertama namanya bab apa? Rujuk nota ustaz ni semua ada jawapannya kat situ. Tak usah buka buku tajwid lagi dah. Buku latihan pun tak usah buka dulu. Nanti kalau buka baru ustaz bagi tahu. Okey, dengar. Yang pertama bab 1 hukum nun mati dan tanwin. Okey, bab yang kedua tengok sebelah kanan tu, bab 2 hukum mim mati. Selesai nota 1. Nota 2 pula bab 3 hukum wajibul ghunnah. Bab 4 hukum alif lam. Bab 5 hukum lancar je jawapan ustaz. Pasal apa? Nota dah ada depan mata, tinggal kita baca. Tapi jangan main baca je perempuan. Kena fahamkan di bawah tu ada berapa hukum, apa dia nun mati dan tanwin, apa dia mim mati dan sebagainya. Jadi hari ini ustaz nak ajak oleh tuan-tuan ulang kaji balik kepada mereka yang dah faham. Tuan-tuan dah faham, teruskan pemahaman masing-masing. Bawalah sampai ke akhir hayat kita dan bawalah dalam pembacaan Quran nanti ya. Bagi siapa yang kurang faham, inilah masanya puan-puan untuk memahami semula apa yang dikatakan, semua hukum yang ada dalam tajwid tahap yang pertama. Okey, kita mulakan hari ini dengan bab 1. Sudah tentu tajuk besarnya apa tu? Hukum nun mati dan tanwin. Ada tak ustaz khabar dulu? Apa dia nun mati, apa dia tanwin? Ada tak? Kalau ada tolong jawab. Apa dia nun mati? Iyalah, ini baru nak masuk ni bab 1 ni. Bab 1. Jadi puan tak payah rujuk buku tajwid, rujuk yang ni je. Sebab apa nanti ada something yang ustaz nak tulis di whiteboard ya. Jadi puan-puan bab 1 ni tajuk besarnya adalah hukum nun mati dan tanwin. Jadi ustaz dah bagi tahu sebelum ini apa dia nun mati, apa dia tanwin. Siapa yang dah datang kelas ustaz sebelum ni tolonglah jawab. Apa dia nun mati, apa dia tanwin? Begitulah rupanya. Faham tak apa. Baik, tak apa. Nanti Ustaz akan tunjukkan jawapannya. Tak apa. Maknanya, bila sebut nun mati ni, puan-puan, maksudnya adalah huruf nun yang bertanda mati sama ada nampak atau tidak nampak matinya pada tulisan. Maknanya rupa-rupanya nun mati ni ada 2 jenis lah. Satu nampak mati, satu tak nampak mati. Kedua-duanya disebut sebagai nun mati jugalah. Yang nampak mati pun nun mati, yang tak nampak mati pun nun mati juga. Allahu Akbar. Ustaz, kenapa jadi gitu? Sebab ulama nak membezakan antara 2 hukum, sama ada dengung tak dengung dalam bacaan. Sekali lagi kita tengok ya. Jadi itu makna nun mati. Kemudian tanwin tu apa tanwin? Baris 2 di atas lagi, baris 2 di bawah lagi 1, baris 2 di depan. Oi, pandai, alhamdulillah. Tapi kena ingat, dalam Quran tanwin ni sama ke bentuknya semuanya? Tak sama. Ada yang selari je, ada yang berselang, betul? Maknanya dia juga ada 2 bentuk ya, selari ataupun berselang. Jadi kesimpulannya, apabila kita sebut bab 1, tajuk besarnya mesti ini tahu. Puan-puan, tuan-tuan, jangan duk ingat hukum lain. Ingat hukum ni sahaja dulu. Bab 1, maka diberi tajuk namanya hukum nun mati dan tanwin. Jadi kalau anak cucu tanya apa dia nun mati dan tanwin, harap-harap boleh jawab. Jadi Ustaz kata apa dia nun mati tadi? Huruf nun yang bertanda mati. Sekejap ya. Mati sama ada nampak atau tidak nampak matinya pada tulisan. Inilah jawapan Ustaz. Keluar ke dalam periksa macam ni soalan ni? Tak keluar. Habis tu Ustaz ngajar kenapa? Saja nak bagi tahu bahawa dalam Quran nanti nun mati itu adalah nun yang bertanda mati sama ada nampak atau
Tidak nampak matinya pada tulisan. Setakat ni faham apa dia nun mati? Kadang-kadang kita duk ngajar anak cucu kita tak bagi tahu pada dia nun mati tu apa sebenarnya. Jadi puan-puan kena maklum yang tu ya. Okey, kemudian tanwin tadi senang ni jawapannya. Apa je? Tanwin tu apa? Baris dua di atas atau di bawah atau di depan. Itu jawapannya senang kan? Alhamdulillah. Inilah ceritanya. Jadi setiap para pelajar kena faham dulu apa makna istilah nun mati dengan tanwin. Ini bab 1 tau. Jadi sat lagi, nak cari hukum ni kena cari apa? Nak cari hukum ni nak kena cari apa dulu? Nun mati atau tanwin. Selagi kamu ataupun kita tak jumpa nun mati atau tanwin, maka selagi tu jangan kabur hukum ni. Jadi tuan-tuan, senang ke susah faham ni? Senang, alhamdulillah. Jadi itu sebab setiap pelajar kena faham apa dia nun mati dan tanwin dulu, baru kita belajar lebih detail. Okey, sekarang ni dah tahu dah apa dia nun mati dan tanwin, maka ulama kata, dengar, apabila nun mati ni atau tanwin ni jumpa dengan huruf-huruf hijaiyah je. Huruf hijaiyah tu apa je? Huruf alif bata lah kan? Alif bata sajim ha kha sampailah huruf ya. Ada berapa jumlah huruf hijaiyah kita? 29 huruf. Okey, jadi kata ulama apabila nun mati ni atau tanwin jumpa dengan huruf-huruf hijaiyah, maka terhasillah berapa hukum tajwid? 5 hukum. Dan 5 hukum ni semua dah habis kita belajar. Siap dengan buat latihan lagi. Betul? Cuma ujian je belum dengan ustaz. Nanti baru kita buat ujian. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah 5 hukum itu? Cuba perhatikan dalam nota ustaz yang sekeping ni. Nota 1 yang pertama sebut ya. Idgham ma'al ghunnah. Yang kedua idgham bila ghunnah. Ketiga iqlab. 4 ikhfa hakiki. 5 izhar halqi. Puan-puan dah hafal ke? Ustaz tengok masing-masing, tengok khusyuk, tengok nota ustaz tu, maknanya on the way ustaz, on the way sedang nak menghafal. InsyaAllah satu hari nanti saya doakan puan-puan hafal lah nama 5 hukum tajwid tadi. Cuba sebut tanpa tengok nota. 1, 2 mula. 1 2 3 4 5 Alhamdulillah. Boleh pun puan-puan. Alhamdulillah. Puan-puan, kalau puan-puan dapat hafal lagi bagus. Senang kita mengajar anak cucu. Kalau kita tak hafal, nanti anak cucu tuduh kita, mak abah pun tak hafal, macam mana nak ajar saya? Anak cucu sekarang ni banyak soal jawab, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kita kena hafal lah kalau boleh sebagai ibu ayah. Ya. Okey, tuan-tuan puan. Jadi 5 hukum ni, adakah hari ni kita nak ulang kaji 5 hukum? Tidak. Biasanya saya ambil 1, 2 ataupun 3 hukum yang awal dulu ya. Lepas tu kita buat praktikal dalam bacaan, kita kenal betul-betul hukum ni dalam Quran, baru dikatakan faham apa yang diajar. Okey. Jadi tuan-tuan sebelum saya tunjukkan ke 5 hukum yang kita sebut tadi, ada baiknya tuan-tuan kena tahu yang ni. Terdapat 2 bentuk ataupun situasi nun mati dan tanwin. Ada 2 bentuk nun mati dan tanwin yang ada dalam Quran, betul? Ini dalam buku tajuk ustaz ada, dalam nota tak ada. Dalam nota yang sekeping ni tak ada, tapi dalam buku ada. Tak apalah, siapa yang ingat tolong jawab soalan ustaz. Bentuk 1 macam mana bentuknya? Bentuk 1. Macam mana? Nun mati, ni, sekejap. Nunnya tak nampak mati, kosong macam ni kan? Tapi kita sebut nun apa ni? Nun mati jugalah. Walaupun tak nampak mati, tapi kita sebut nun mati. Jangan puan-puan pergi ambil pen bubuh mati pula kat atas dia. Tak payah. Walaupun puan memang sengaja kosong macam ni dalam Quran. Tapi ulama kata ini adalah nun mati. Kemudian tanwinnya macam ni tuan. Tengok ni ya. Baris 2 di atas berselang. Baris 2 di bawah berselang. Baris 2 di depan selari. Nampak? Jadi kalau jumpa bentuk ni, ini apa namanya? Nun mati. Ini apa namanya? Tanwin dah sebut. Tak payah sebut berselang ke selari, tak payah sebut. Yang penting tuan-tuan tahu ni nun mati, ni tanwin. Jadi kata ulama, kalau bentuk 1 ni kita jumpa, maka kata ulama isyarat kepada hukum apa? Kepada hukum yang pertama idgham, yang kedua ikhfa, yang ketiga ghunnah. Maknanya kat sini kalau jumpa bentuk nun mati dengan tanwin macam ni sat lagi bila baca Quran, maka isyarat kepada salah satu hukum ini. Mesti ada dalam bacaan nanti. Sama ada yang pertama idgham sebut,
Yang kedua ikhfa. Yang ketiga gunnah. Persoalannya apa? Dia idgham. Masuk. Siapa yang dah belajar, yang dah dengar kuliah ustaz, tolong jawab puan ya. Siapa yang tak belajar lagi, tak dengar kuliah ustaz, puan dengarlah jawapan ke kawan ya. Kalau betul terima, kalau tak betul puan-puan kena rujuk pada ustaz balik. Idgham maknanya masuk. Okey, ikhfa maknanya tersembunyi. Manakala gunnah maknanya dengung. Alhamdulillah. Jadi kena fahamlah ni. Kalau jumpa nun yang macam ni, tanwin yang macam ni, maka isyarat kepada salah satu hukum ni sama ada idgham, ikhfa atau gunnah. Okey, tuan-tuan dan puan, setakat ni bentuk satu faham tak? Faham. Kalau macam tu kita teruskan pada bentuk yang kedua. Ini bentuk satu. Ini bentuk yang kedua pula macam mana? Bentuk yang kedua, nunnya nampak. Tengok ni. Nunnya nampak mati macam ni. Ada tak dalam Quran macam ni? Banyak ke sikit? Banyak dalam Quran macam ni. Kalau banyak tu maknanya berapa rajin baca Quran tu. Alhamdulillah. Siapa yang kata ustaz rasa macam tak banyak, ustaz maknanya tak macam hukum lah tu ataupun tak rajin baca Quran. Jadi tuan-tuan, nun mati macam ni memang banyak dalam Quran. Jadi beza tak dengan bentuk satu tadi? Beza. Okey, ni sekali kita cerita bentuk dua je. Okey, bentuk dua, nun nampak mati, tanwinnya macam ni pula. Kalau yang ni berselang, yang ni selari. Sama je. Macam ni. Sama je. Bagi dua di depan pula, berselang. Gitu. Sama tak sama bentuk ni? Tak sama, ya. Jadi kenapa jadi tak sama? Sebab ulama nak tunjukkan hukum yang berbeza pada bacaan. Kata ulama, kalau kamu jumpa bentuk begini, ini namanya apa? Nun mati. Ini namanya apa? Tanwin. Tapi bentuknya berbeza dengan di atas kan? Maka kata ulama, isyarat kepada hukum apa? Kepada hukum tak lain tak bukan adalah izhar. Cuba sebut izhar. Apa makna izhar tuan? Nyata, terang, jelas. Nyata, terang ataupun jelas. Jadi tuan-tuan, nampak tak kenapa ulama bubuh ataupun letak dua bentuk berbeza pada nun mati dengan tanwin? Sebab ulama nak bezakan antara semua hukum inilah nanti. Dan kita sebagai pembaca Quran, kena belajarlah dengan ustaz. Apa nama hukumnya nanti, ikhfa apa, idgham apa, gunnah apa, izhar apa. Yang itu kena belajar dengan ustaz. Jadi tuan-tuan perempuan, tapi setakat ni nampak tak rupa-rupanya ada berapa bentuk nun mati dan tanwin? Ada dua bentuk. Bentuk satu dan bentuk dua. Ya. Jadi puan-puan dulu masa saya belajar pun macam ni lah dulu diterangkan pada oleh guru-guru saya sebelum saya pergi kepada hukum yang seterusnya ataupun hukum yang berikutnya. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau dah faham mukadimah yang ini, maka tuan-tuan barulah kita rujuk kepada nota kita pada hukum yang pertama dan kedua sebentar lagi. Yang pertama mari kita sebut idgham ma'al gunnah. Okey, kita mulakan dengan hukum yang pertama ya, idgham ma'al gunnah. Semua total hukum ada berapa kena belajar ni? Ada 5. Okey, yang ni hari ni kita ambil nombor 1, nombor 2 dulu ya. Kita tengok kemampuan tuan-tuan. Faham ke tidak nombor 1 dengan nombor 2 ni? Kalau faham, kita boleh continue dengan nombor 3, 4, 5, 6. 4, 5. Baik, tuan-tuan perempuan. Apa artinya idgham ma'al gunnah? Jangan tahu sebut aja. Puan-puan kena jelaskan kepada anak cucu. Idgham tu masuk. Ma'al gunnah serta dengung ataupun bersama dengung. Mana tahu jawapan tu? Tu dah ada dalam nota ustaz, tinggal baca. Jadi tuan-tuan puan, sekali lagi diulang apa makna idgham? Masuk. Idgham tu masuk aja tuan-tuan. Ma'al gunnah serta dengung. Oh ya, saya nak tahu ni. Dengung tu bunyi apa? Sengau. Sengau tu bunyi kat mana? Berapa lama kena bunyi sengau? Jangan 2 aja tuan-tuan. Ingatkan 2 minit. 2 harakat ataupun 2 second. Bapa jangan sebut 2 je, nanti anak cucu ingatkan 2 minit pula. Bukan 2 minit tetapi 2 saat saja. Lama ke sekejap? Sekejap aja lah bunyi dengung, tak payah lama-lama. Tapi kena ingat, bunyi dengung itu adalah bunyi sengau yang berlaku dalam rongga hidung kita. Jadi tuan-tuan puan harap-harap saat lagi bolehlah bunyi sengau ya, mudah-mudahan. Okey tuan-tuan, ini makna idgham ma'al gunnah. Ni ustaz nak khabar ni. Nanti dalam periksa ustaz tanya tau. Ni macam soalan bocor lah rupanya ni. Ustaz akan tanya, apa makna idgham ma'al gunnah? Puan-puan boleh jawab? Boleh lah. Kalau puan-puan tak hafal hari ni, puan-puan boleh bawa nota. Boleh bawa nota ustaz. Apa lagi ustaz, saya copy je lah daripada nota. Silakan, tak ada masalah.
Janji jawapannya betul dan dipahami. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Persoalannya sekarang, nama hukum dah tahu dah. Idgham ma'al gunnah masuk serta dengung. Apa jumpa apa jadi hukum ni? Cuba tengok nota ustaz ni. Mari kita tengok nota ustaz macam mana nak baca. Ni saya buat ringkas-ringkas tau. Okey, cara mengenali. Sebut. Apa jumpa apa? Apabila nun mati. Okey, nak baca nota ustaz ni kanan ke kiri ya. Sebab apa kita baca Quran kan kanan ke kiri. Ya. Apabila nun mati, sebut. Atau tanwin berjumpa dengan salah satu 4 huruf ya, waw, mim, nun dalam 2 kalimah saja. Boleh baca tak nota ustaz ni? Alhamdulillah. Kalau boleh, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan saya berdasarkan pengalaman saya perhatikan rupa-rupanya kita di orang awam, ustaz jangan buat karangan. Kalau buat karangan confirm kami pening. Bila dah pening tuan-tuan, hukum pertama dah pening. Masuk yang kedua memang tak tengoklah tuan-tuan ya. Itu sebabnya ustaz buat ringkas-ringkas macam ni supaya puan-puan boleh senang faham dan boleh ajar anak cucu. Okey, sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan jawab soalan ustaz. Apa jumpa apa jadi idgham ma'al gunnah? Nun mati atau tanwin jumpa dengan salah satu 4 huruf. Apakah 4 huruf idgham ma'al gunnah? Dalam 2 kalimah saja. Masya Allah. Boleh ngajar anak cucu di rumah. Tapi pastikan anak cucu pun ada nota ini. Jangan kita seorang je ada nota. Bagi pada anak cucu kita di rumah. Ya, insya-Allah. Jadi kata ulama, cara mengenalinya adalah, tengok ya. Saya tulis balik, walaupun dah ada dalam nota tapi saya tulis balik supaya kita lebih faham. Cara mengenalinya apabila nun mati atau tanwin. Tengok ni, nun mati atau tanwin jumpa dengan salah satulah huruf idgham ma'al gunnah. Dan huruf idgham ma'al gunnah ada berapa tuan? Sampai bila-bila 4. Jangan pula minggu ni 4, minggu depan 3 pula. Ataupun 5. Tidak. Sampai bila-bila 4 huruf. Apa dia? Confirm keluar dalam periksa. Jadi puan-puan boleh jawab tak apa huruf idgham ma'al gunnah? Silakan puan. Sabarlah kejap. Ustaz nak bubuh lah ni. Okey, yang penting hurufnya berapa tadi? Jadi kalau keluar dalam periksa boleh jawab. Nyatakan huruf idgham ma'al gunnah. Jawapannya? Dan hurufnya mesti macam ini. Kalau ustaz tengok hurufnya bentuk lain, maka salah lah tu. Ataupun tiba-tiba dekat nun ni tak ada titik. Betul ke salah? Salah. Jangan terlampau seronok jawab soalan ustaz. Ustaz dah hajar lama dengan kami ni. Ya, betul. Tetapi kadang-kadang kita seronok, excited. Nak jawab periksa, sampai nun lupa bubuh titik. Maka kalau lupa bubuh titik ni, jawapan kita salah. Yang 3 ni je betul, yang ni salah. Jadi tuan-tuan, kena bubuh titik. Baru sebut sebagai huruf nun. Tetapi tuan-tuan dengar dulu. Puan-puan perasan tak? Ada 4 huruf ni tadi. Ada 2 huruf daripadanya nampak sabdu. Betul tak? Kenapa jadi gitu? Siapa tahu? Kenapa mim dengan nun nampak sabdu? Ya, waw tak nampak. Tak apa, biar ustaz soal, ustaz jawab. Jawapan ni ustaz dah bagi tahu hari tu, tapi mungkin papa lupa dah lama kan. Okey, dengar molek-molek. Kata ulama, kenapa mim dengan nun nampak sabdu? Sebab dengung yang kamu buat sekejap lagi adalah dengung yang sempurna dalam rongga hidung. Manakala ya dengan waw ni dengung juga, tapi dengung kamu tidak sempurna. Itu sebab mim dengan nun nampak sabdu pada tulisan. Sebab hakikatnya bila sebut mim dengan nun memang dalam rongga hidung pun. Cuba sebut mim bersabdu. Apalah mim bersabdu pula? Amma sebut. Tak apa, tajuk tahap 1 ustaz maafkan, no problem. Amma, cuba sebut. Macam mana tulisannya macam ni lah. Cuba sebut yang ni pula. Imma, sebut. Umma. Bapa rasa bunyi mim tadi kat mana? Dalam rongga hidung. Siapa yang tak rasa dalam hidung, something wrong pada hidung tuan-tuan. Maknanya kalau sedar, ustaz, saya sedar bunyi tadi dalam rongga hidung, maka hidung kita sihat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itu sebab kenapa mim tu nampak sabdu. Bunyi dia, bunyi dengung tu betul-betul dalam rongga hidung. Cuba nun pula. Bukan nun. Anna. Sebut lagi sekali. Inna. Terus. Unna. Pun dalam rongga hidung. Puan-puan sedar tak dalam rongga hidung tadi?
Sedar, kalau sedar sihatlah hidung kita. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Itu sebab ulama letak sabdu pada mim dengan nun. Ustaz, kenapa kita tak try yang ni? Boleh? Yang ni dengung juga. Cuba kita tukar kat sini ya. Kat sini kita tukar kepada huruf ya ataupun huruf waw. Dengung, tapi dengungnya tidak masuk dalam rongga hidung sangat. Di tengah-tengah. Dia tak masuk. Sebagai contoh, ada bunyi dengung. 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 Saat lagi kita baca begitu. Tetapi dengung tidak, kita tadi tidak sesempurna pada mim dengan nun. Itu sebab mim dengan nun tu nampak sabdu. Tak apa. Apa pun mari kita tengok contoh dalam nota kita ya. Yang ni kita padam dulu. Okey, sekarang ni ayat ni tak habis lagi tau. Apa jumpa apa jadi idgham ma'runa, nun mati atau tanwin jumpa dengan ya waw mim nun dalam dua kalimah sahaja. Dua kalimah ni apa makna? Apa makna dua kalimah? Ialah dua perkataan. Dua perkataan tu apa maknanya? Berpisah. Berpisah tu apa maknanya? Tak apalah, biar Ustaz jawab. Tuan-tuan puan, jawapan tuan-tuan puan tu pimai-pimai tentu juga jawapannya. Okey, dengar molek-molek ni. Dua kalimah kata ulama, huruf nun mati atau tanwin. Apa dia? Berpisah dengan, berpisah apa? Berpisah tulisan dengan ya wa mim nun. Bagus. Cuba ikut Ustaz, kalau anak cucu tanya apa makna dua kalimah, jawab begini. Huruf nun mati atau tanwin. Berpisah tulisan dengan ya wa mim nun. Ustaz, macam mana kami nak tahu dia berpisah? Tengoklah dalam tulisan tu, dalam Quran. Bercantum ke berpisah? Mesti berpisah. Kalau bercantum, tak jadilah dia. Ataupun mungkin dia akan jadi hukum lain. Ambil perhatian ya. Jadi dia kena berpisah. Ustaz bagi contoh Ustaz. Sabar. Saya nak bagi contoh sekejap lagi. Bagi contoh yang mudah dulu ya. Jadi setakat ni faham tak ni? Step ni, cara nak kenal dia. Jadi saat lagi bacalah mana-mana ayat Quran pun, juzuk 20 ke juzuk 10 ke juzuk 30 dan sebagainya. Puan-puan kalau jumpa ini berlaku dalam Quran, maka kena baca dengan hukum idgham ma'al ghunnah. Tak boleh baca dengan hukum lain. Kalau puan-puan degil juga Ustaz saya nak baca dengan hukum lain, maka hukum bacaan kita berdosa ataupun tidak sah pada bacaan. Jadi tuan-tuan, Quran kita ni ada peraturan. Ya, sedangkan hidup pun ada peraturan. Apatah lagi baca Quran mesti ada peraturan. Dan baca Quran tak boleh samakan dengan baca majalah. Baca surat khabar tak boleh tuan-tuan. Kalau baca surat khabar kita terbaring, terbongkar dan sebagainya pun itu tak ada masalah. Tak ada hukum. Puan-puan baca majalah pun macam tu. Nak baring ke nak tidur dan sebagainya tak ada masalah. Tapi baca Quran ada adab. Ya, antaranya kena duduk dengan menutup aurat, menghadap kiblat, berwuduk dan sebagainya. Barulah kita dapat syafaat daripada Quran. Okey, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah. Sekarang ni Ustaz nak tunjukkan cara bacaan sekejap lagi. Okey, sebelum kita tunjukkan contoh, kita tunjukkan cara bacaan. Saat lagi kata ulama, tengok dalam nota Ustaz, kaedah bacaan, cuba baca. Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam ya wa mim nun dan dengung dua harakat. Minta maaf, ejaan saya ini salah, dua hakarat pula, patutnya dua harakat. Ya, tak apa, minta maaf. Sekali lagi diulang, macam mana kaedah bacaan idgham ma'al ghunnah? Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam ya wa mim nun dan dengung dua harakat. Itulah cara pengajar anak cucu di rumah. Tapi tolong pastikan anak cucu di rumah ada nota yang sama macam kita. Dan puan-puan saya rasa banyak lagi nota di belakang sana, boleh beli hadiah kepada anak cucu kita. Dan puan-puan, dekat sekolah tak ada nota ni tahu. Mana Ustaz tahu sekolah tak ada? Sebab saya pernah mengajar di sekolah dulu. Saya pernah mengajar di sekolah menengah, memang tak ada nota ni. Pandai-pandailah kita, anak-anak kita belajar tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan saya buat nota ni untuk kemudahan orang awam, tuan-tuan boleh bagi kepada anak cucu di rumah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan saat lagi kata ulama, nak baca hukum ni saya tunjukkan. Saat lagi nun mati atau tanwin ni masuk ke mana? Masuk dalam ya wa mim nun. Maknanya nanti tuan, nun mati dengan tanwin ni bunyi ke tak bunyi? Bunyi ke tidak? Seorangnya jawab, bunyi ke tidak bunyi? Jawabnya tak bunyilah, dah masuk. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita pergi rumah kawan, rumah jiran ataupun masuk rumah kita. Kita dah masuk, pintu dah tutup, nampak lagi tak kita daripada luar? Tak nampak, gitulah rupanya. Jadi saat lagi, nun mati atau tanwin masuk ke mana? Maknanya, nun mati dengan tanwin ni bunyi ke tak bunyi?
Bunyi ke tidak? Apalah bunyi, tak bunyi lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam perumpamaannya macam Ustaz buat tadi. Kalau kita pergi rumah orang ataupun pergi rumah kawan, kita dah masuk rumah dia, pintu dah tutup, kita nampak lagi tak daripada luar. Tak nampak dah masuk dalam perempuan. Allahu Akbar. Begitulah umpamanya nun mati dengan tanwin tadi. Sabarlah kita tuan-tuan. Ya, sabar. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, bermakna saat lagi nun mati dengan tanwin tuan-tuan tak boleh bunyikan. Jangan bunyikan. Apa yang nak dibunyikan Ustaz? Kami nak baca apa? Kita bacalah huruf ni nanti. Huruf ni yang berbunyi nanti. Dan bila kita bunyikan huruf ini nanti, kamu kena sertakan bunyi ghannah. Bunyi dengung. Dalam rongga hidung. Berapa lama nak dengung? Mari Ustaz buat bagi contoh. Ya, ada soalan ke? Tak ada. Okey, baik. Mari Ustaz bagi contoh. Baik, contoh ni paling senang. Ni arwah Tok Guru saya ajar dulu. Okey, dia kata, kamu bagi contoh yang paling simple dulu. Kalau kamu boleh baca yang ni, insya-Allah ada harapan bagi baca contoh yang lain. Okey, cuba kita sebut bunyi basic ni. Yang apa bunyinya? Apa bunyinya? Janganlah dengung dulu. An. Ini bunyinya an. Betul? Mana Ustaz tahu? Eja lah. Macam mana eja ni? Dah lupa lah tu. Dulu masa mukadam kita eja sini. Alif nun mati di atas an. Alif nun mati di atas. Bunyinya apa tadi? An. Puan-puan, Ustaz mana matinya? Memang tak nampak mati sebab dia gunakan bentuk satu ni. Dia gunakan bentuk satu, dia tak nampak mati. Mana Ustaz tahu bentuk satu? Sebab hukum ini namanya idgham. Setiap hukum idgham, dia mesti guna bentuk satu. Jadi bentuk satu, nunnya tak nampak mati. Tapi hakikatnya nun apa? Nun mati. Sekali lagi kalau kita eja macam mana? Alif nun mati di atas. Cuba sebut. An. Okey, sebut tu dulu. Okey. Seterusnya tuan-tuan, kalau dah tahu sebutan ini, mari kita jumpakan dia dengan huruf ya. Kita jumpakan dia dengan huruf ya. Tapi kena ingat, dia tak boleh bercantum. Dia kena berpisah tuan. Contohnya begini. Sabarlah dulu. Sabar dulu. Ustaz baca yang ni dulu. Cuba sebut. An. Ya. Okey, saat lagi bila kita combinekan bacaan, tuan-puan tak boleh baca an dengan ya, begitu. Tak boleh, dia kena sambung. Tengok. Kena ready, bunyi dengung dua harakat. Ayya, sebut. Ayya. Puan-puan, perasan tak nun tu dah masuk dalam ya? Dan nun tadi bunyi tak? Nun tak bunyi dah tuan-tuan. Sebab apa? Dah masuk dalam huruf ya. One more, dengar Ustaz baca. Ayya, sebut. Ada bunyi sengau tak? Ada. Bunyi sengau tu namanya apa? Ghannah, dengung. Alhamdulillah. Berapa lama nak bunyi sengau tadi? Tetapi puan-puan terima tak bahawa, faham ke tidak bahawa nun mati ni tak dibaca pun dalam bacaan. Tadi asalnya bunyi an. Tapi bila jadi idgham ma'al ghunnah, an tadi sudah tidak berbunyi. Dia terus jadi ayya. Sebut. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa ya dalam dua kalimah. Ni Ustaz gariskan. Nampak? Nun mati jumpa dengan ya dalam dua kalimah. Kenapa Ustaz bersengkang tu? Nak tunjukkan dua kalimah. Puan-puan nampak tak nun mati dengan ya ni bercantum ke berpisah? Itulah dua kalimah. Jadi saat lagi macam ni lah rupa nanti kita jumpa dalam Quran. Ya? Okey, seterusnya. Huruf yang kedua. Ini baru huruf pertama. Huruf yang kedua pula. Okey. Ni apa bunyi ya? An. Okey, kita jumpa dengan waw. Bila kita jumpa dengan waw, gabungkan bacaan jadi apa tuan? Apalah au pula? Awwa. Sebut. Dah lupa pula bacaan. Sama lah lebih kurang macam tadi. Cuma hurufnya tak sama. Okey, dengar Ustaz baca. Awwa. Sebut. Bunyi dengung tak tadi? Nun tadi sudah dimasukkan ke dalam huruf waw. Jadi nun ni nak baca tak je? Nun tu jangan baca. Kalau degil juga, Ustaz, kalau saya baca macam mana? Salahlah bacaan kita, tak dapat pahala daripada Allah. Malahan kita dapat laknat ataupun dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama ajar pada kita bacaannya awwa. Sebut. Itu cara bacaannya. Nun tadi nak dibunyikan ke tidak? Kenapa tidak? Sebab sudah diidghamkan ke dalam huruf waw. Jadi tuan-tuan nampak tak nun mati jumpa dengan apa ni? Waw dalam dua kalimah. Okey, contoh yang ketiga. Nun mati jumpa dengan mim pula. Okey. Nun mati jumpa dengan mim.
Tengok ya. Asalnya bunyi apa ni? An. Okey. Kat sini ada mim. Okey, macam mana nak baca? Amma. Sebut. Sedar tak? Nun mati tu dah tak dibaca dah. Sebab dah masuk dalam huruf mim. Ya? Jadi tuan-tuan tak boleh bunyikan nun mati sebab sudah diidghamkan pada mim. Mana tahu idgham? Tu nama hukumnya idgham. Idgham tu masuk. Jadi tuan-tuan, mari baca sama-sama. Amma. Sebut. Tutup bibir rapat-rapat sebab nak sebut mim. Nun tu jangan bunyi. Amma. Sebut. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa mim dalam dua kalimah. Okey, contoh yang keempat. Ni apa bunyinya? An. Okey, jumpa dengan nun. Dan nun yang kedua tu ada sabdu. Nun yang kedua tu ada sabdu. Nun pertama tu mati. Jadi nak baca macam mana ni? Anna. Walaupun ada dua nun, nun mana yang kita baca? Nun mati ke nun sabdu? Nun sabdu. Maka bunyi yang kita baca kata ulama adalah bunyi dengung yang sempurna. Maka itu sebab dinamakan hukum ini nun dengan mim itu ada sabdu pada dia. Itu sebab dia ada sabdu sebab dengungnya sempurna. Berbeza dengan sana. Dengung juga tapi dengungnya tidak sempurna. Jadi cuba bagi tahu ustaz apa jumpa apa ni? Nun mati jumpa dengan nun ya dalam semua dua kalimah. Mana puan tahu tu dua kalimah? Nampak? Nun mati dengan huruf ya wa mim nun semua berpisah pada tulisan. Itulah maknanya dua kalimah. Ustaz ada ke bercantum? Ada, tapi hukum lain. Dia tak sebut hukum idgham ma'runa. Sat lagi ustaz tunjuk ya. Okey, apa pun empat contoh tadi cuba kita baca sekali lagi. Dengar ya. Contoh yang pertama. Ayya, sebut. Contoh kedua, awwa. Contoh yang ketiga, amma. Contoh yang keempat, anna. Baik, ini semua contoh yang melibatkan nun mati. Tanwin ada tak tanwin? Tanwin ada tak contohnya? Ada, tapi Ustaz belum buat lagi, sabar puan-puan ya. Okey. Kalau tanwin contohnya begini pula. Okey, tengok ya. Kalau tanwin contohnya begini. Okey, ingat tanwinnya adalah berselang. Macam ni dah. Berselang ya, kejap ya. Okey, kejap. Macam ni. Ni apa bunyinya? An. Sebut-sebut. An. Okey, good. Puan-puan, selepas tanwin ni ada huruf ya. Jadi apa bunyinya? Sama je macam ni, sama je. Ayya. Sebut. Ada bunyi sengau? Ada, tapi bunyi sengaunya tidaklah seperti mana sengau yang mim dengan nun ni tadi. Kalau mim dengan nun sengaunya adalah sempurna. Yang ni tidak sempurna. Tapi tetap bunyi sengau. Sekali lagi. Ayya. Apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan ya. Okey, bagaimana pula tanwin jumpa dengan waw? Okey, baca. Betul. Bagaimana pula tanwin jumpa dengan mim? Ustaz tak habis tulis lagi perbuatan sabar ya. Okey, tengok sama-sama. 1, 2, mula baca. Bagus. Amma. Sebut. Bagus. Nampak tak? Semuanya ada tanwin ya. Tanwin jumpa dengan mim, tanwin jumpa waw, jumpa dengan ya. Satu lagi. Tanwin jumpa dengan huruf nun. Macam mana bunyinya? Tanwin jumpa dengan nun. Okey, apa bunyinya? Anna. Sebut. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan. Sama tak bacaan tanwin dengan nun mati tadi? Sama je. Cuma yang membezakan satu nun mati, satu tanwin. Itu sebab di peringkat awal kalau perempuan nak ngajar anak cucu, pastikan anak cucu kita kenal apa dia nun mati, apa dia tanwin. Kalau yang tu dia tak kenal, dia tak cam ataupun dia rabun-rabun, dia tak berapa cam, susah nanti dia nak mempraktikkan dalam bacaan. Jadi tuan-tuan, inilah yang dikatakan hukum idgham ma'runa yang melibatkan nun mati dan yang sebelah kanan tu melibatkan tanwin. Sekali lagi kita ulang bacaan. Ayya. Awwa. Amma. Anna. Alhamdulillah. Puan-puan perasan tak? Tak kiralah nun mati atau tanwin, semuanya berlaku dalam dua kalimah. Sebab apa dua kalimah?
berpisah tulisannya. Tak ada yang bercantum, tak ada bercantum, tak ada bercantum, semua berpisah belaka. Betul? Jadi tuan-tuan, inilah semua namanya idgham ma'al ghunnah. Mari kita baca contoh dalam nota kita ni. Ada 4 contoh, ada 6 contoh di situ. Ikut ustaz baca ya, daripada kanan ke kiri. Tengok saya baca. Man yukadzibu. Sekali lagi diulang. Man yukadzibu. Bagi tahu ustaz apa jumpa apa. Nun mati jumpa dengan ya. Berapa kalimah tu? Mana puan tahu 2 kalimah? Berpisah pada tulisannya. Apa yang berpisah? Nun mati dengan ya. Pandai. Puan-puan kita kena pandai jawab. Menunjukkan kita faham apa yang kita belajar. Okey, seterusnya. Min warai. Okey, pedulikannya wara itu. Yang penting miwa tu. Di situ ada apa jumpa apa? Nun mati jumpa waw. Bercantum ke berpisah? Itu namanya 2 kalimah. Lepas tu macam mana nak baca? Masukkanlah nun mati ke dalam waw. Dan baca dengan dengung 2 harakat. Tengok. Min warai. Betul. Contoh yang berikutnya sebelah kiri atas. Wa man ma'ahu. Khabar kat ustaz apa jumpa apa. Nun mati jumpa dengan mim juga dalam 2 kalimah kan? Pandai. Maka hukumnya apa ni? Idgham ma'al ghunnah. Bagaimana contoh yang keempat? Lan nu'jizahu. Lagi sekali dengar. Lan nu'jizahu. Apa jumpa apa. Nun mati jumpa nun yang bersabdu. Maka sekejap lagi nun mati ke nun sabdu yang nak dibaca? Nun sabdu. Dan jangan lupa, tuan-tuan bacalah dengan dengung 2 harakat. Sekali lagi diulang. Lan nu'jizahu. Alhamdulillah. Setakat 4 contoh tadi boleh baca. Kalau ditakdirkan ustaz tak ada di rumah, memang saya tak ada di rumah tuan-tuan perempuan pun. Tetapi saya yakin dengan ilmu yang kita ajar ni, dengan kepahaman yang kita ada, sedikit banyak dapat membantu kita nak membacanya. Sekali lagi ustaz nak dengar baca contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Masya Allah. Tuan-tuan, betul bacaan tuan-tuan tadi. Alhamdulillah. Kekalkanlah bacaan begitu sampai ke akhir ayat kita. InsyaAllah. Pahala banyak kita dapat tuan-tuan. Sebab apa kita baca dengan betul. Okey, tuan sedar tak bahawa contoh yang kita baca tadi semua melibatkan nun mati. Betul? Tanwin tak ada lagi tau. Okey, mari kita baca tanwin sebelah kiri sekali. Malin wa banin. Bukankah di situ ada tanwin? Tanwin tu baris dua di mana? Bawah jumpa dengan waw je. Bercantum ke berpisah? Itu 2 kalimah lah tu. Maka bacaannya sekali lagi. Malin wa banin. Alhamdulillah. Jadi kalau anak cucu baca gini, malin wa banin, malin wa banin, dia tak dengar 2 harakat. Puan-puan tahu tak apa hukum bacaan kita? Saya pernah tanya dengan tok guru saya. Tok guru saya kata, hukum bacaan kamu makro. Sebab kamu tidak menyempurnakan dengung pada bacaan. Sekali lagi diulang ya. Malin wa banin. Baik, contoh yang terakhir di bawahnya. Dhalalin mubin. Lim mubin. Ini apa jumpa apa?
Tanwin jumpa dengan mim. Tanwin tu baris dua di mana? Semua dua-dua contoh ini baris dua di bawah. Ada tak kemungkinan baris dua di atas? Ada. Ada tak kemungkinan baris dua di depan? Ada. Nak tahu contoh lain, bacalah Quran. Bila baca Quran sat lagi, banyaklah contoh lain. Jadi setakat ni contoh yang Ustaz bagi 6 ni boleh baca tak? Boleh baca sendiri ya, insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan sentiasa istiqamah betul aja dalam bacaan kita. Tapi kalau tersilap, tersalah ataupun tak ingat cara bacaan, sila rujuk kepada saya bila-bila masa melalui WhatsApp ataupun telefon Ustaz lah bila-bila masa yang sesuai ya. Baik tuan-tuan, selesailah hukum yang pertama yang diberikan nama tadi apa? Idgham ma'al ghunna. Puan-puan perasan tak idgham ma'al ghunna ni kalau kita rajin baca surah panjang kan? Surah Al-Baqarah ke Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah seumpama dengannya kan? Puan-puan banyak kita jumpa dalam Quran. Saat lagi kita baca surah Al-Baqarah ya. Okey, ada soalan tak nak tanya sebelum Ustaz anjak kepada hukum yang kedua? Ada soalan tak nak tanya hukum tadi? Tadi ada Ustaz sebut kalau kita tak dengung dengan sempurna dua harakat, hukum bacaan kita jatuh makruh. Jatuh hukumnya makruh. Apa makna makruh? Sudah. Apa makna makruh? Buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Perkara makruh elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal apa elok buat? Elok tinggal tuan-tuan, jangan dia buat. Dan perkara makruh saya pernah baca dalam kitab, perkara makruh kalau banyak kali dibuat akan jatuh kepada haram. Jadi tuan-tuan jangan selalu kita buat. Kalau sekali-sekala kita salah tu biasalah, normal lah kita manusia, tapi jangan selalu diamalkan. Ya. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tak ada soalan fahamlah tu kan. Mudah-mudahan saat lagi kita baca Quran kita tengok kemampuan tuan-tuan tahu ke tidak mengenal idgham ma'al ghunnah dalam bacaan Quran. Okey, seterusnya kita tengok hukum yang kedua. Adik-beradik kepada idgham ma'al ghunnah sudah tentu idgham bila ghunnah. Tapi sebelum tu nanti kejap Ustaz nak buat ada pesanan penaja. Ustaz, puan-puan tak nak tanya dengan Ustaz kan? Saya nak tanya dengan tuan-tuan. Ada tak nanti dalam Quran nun mati ni bercantum dengan huruf ni? Ada tak? Ada, tapi bukan semua huruf. Dia cantum dengan ya dengan waw. Ada. Ni contohnya. Perhatian. Ada Ustaz bagi tahu hari tu. Tapi bagi mereka yang tak datang ataupun baru join kelas Ustaz, tak tahulah contoh ni. Okey. Tuan-tuan, biasa tak kita jumpa kalimah ni? Perkataan ad-dunya. Cuba ikut Ustaz. Ad-dunya. Bukankah ada nun mati ni Jumpa dengan ya. Bercantum ke berpisah? Bercantum. Sama ke dengan ni? Tak sama. Bila tak sama, maka hukumnya juga tak sama, Ji. Okey? Kalau tadi kita baca macam mana? Apa-apa kadang lambat sikit nak mula tu. Ayya sebut. Kita baca dengung kan? Yang ni tak boleh baca gitu tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh baca ad-dunya. Kalau tuan nak baca, tuan baca seorang lah. Saya tak nak baca gitu. Orang lain baca ataupun ulama membacanya ad-dunya. Sebut. Dibaca dengan izhar. Dia tak jadi hukum ni. Nampak tak bezanya? Bezanya apa? Kat sana nun nampak mati. Ni nun tak nampak mati. Kat sana bercantum. Yang ni berpisah. Beza tak? Beza. Jadi di sana apakah hukumnya? Saat lagi Ustaz khabar. Apapun kita baca dulu contohnya. Ad-dunya. Ustaz takkan satu je contohnya Ustaz. Ada lagi contoh lain. Okey. Contoh yang lain. Perkataan. Ni. Bunyana. Nampak tak? Nun mati jumpa dengan ya juga. Bunyana. Sebut. Sama macam di atas bacaannya. Kalau di atas ad-dunya, bawah bunya, sama je. Maknanya dibaca tanpa dengung. Kenapa tanpa dengung? Sebab dia ada hukum yang lain daripada ini. Saat lagi saya bagi tahu. Okey, contoh yang lain pula perkataan sinwanun ataupun qinwanun. Okey tuan, kali ini nun mati jumpa dengan waw. Sin je ya. Nun mati jumpa dengan waw, ini nun mati jumpa dengan waw juga. Dan tuan-tuan nampak tak dia bercantum? Bila bercantum, dia tak boleh sama macam ni. Kalau tadi kita baca macam mana je? Awwa. Sebut.
Yang ni tak boleh baca gitu, tak boleh baca sinwanun, tak boleh. Kena baca gini tuan. Sinwanun. Sebut. Ini qinwanun. Atas. Dunia. Bawah. Persoalannya, kenapa bacaannya lain daripada yang ni? Pertama, kalau tuan-tuan tengok, nun mati kat sana nampak mati. Ke sini tak nampak. Kat sana nun mati dengan ya dengan waw bercantum. Yang ni berpi. Maka di sana disebut dengan satu nama hukum yang tuan-tuan belum belajar dengan ustaz. Nama hukumnya apa? Izhar mutlak. Atau juga disebut izhar wajib. Cuba sebut izhar mutlak atau wajib. Dah belajar ke dengan ustaz? Belum dengan ustaz lain, wallahu alam. Mungkin dah belajar. Tapi bila masa kami nak belajar ni hukum ni ustaz? Nanti semester 2. Tahap 2 nanti ustaz ulang siaran. Ustaz akan tunjukkan contoh-contoh yang lain pula. Ya? Tapi bacaannya memang tak sama dengan yang tadi yang ustaz ajar. Idgham ma'runah. Sebab kat sana nunnya nampak mati. Yang ni tak nampak mati. Kat sana bercantum. Ini berpisah. Jadi tuan-tuan kena pandailah membezakan antara dua hukum itu. Itu sebab belajar ni kena berguru. Kalau tak berguru, nanti tuan-tuan andaikan bahawa sana dengan sini sama je bacaannya. Percayalah tuan-tuan kalau kita tak berguru. Tapi kalau ada berguru, maka ustaz akan tunjukkan beza kan dari segi tulisannya. Ya, bentuk tulisannya berbeza, maka cara bacaannya juga berbeza. Sekali lagi diulang 4 bacaan ini. Ad-dunya. Bunyana. Sinwanun. Qinwanun. Cuba yang ni pula. Ayya. Ini tak sama. Tak sama bacaannya dengan di sana tadilah. Jadi kesimpulannya, yang mana idgham ma'runah? Yang sebelah kiri. Yang mana izhar mutlak? Sebelah kanan. Dan macam mana cara bacaan izhar mutlak? Iaitu kata ulama, nyata, terang, jelas tanpa dengung. Nyata, terang, atau jelas tanpa dengung. Itulah cara bacaannya. Nyata, terang, atau jelas tanpa dengung. Senang ke susah baca ni? Dan dalam 4 kalimah ni, kalimah mana yang biasa selalu kita sebut? Kat mana? Doa lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak pernah saya dengar Tok Imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau ada dengar Tok Imam gitu, tanya dengan Tok Imam. Tok Imam belajar kat mana? Tanya dia. Lepas biasanya kita takkan tanya lah. Biasanya Tok Imam takkan silap kat situ. Dia tahu. Tok Imam tahu hukumnya bukan idgham ma'runah. Jadi kalau Tok Imam baca gitu, kita makmum kena baca gitulah. Jangan kita pula seorang-seorang baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Salah. Sebab hukumnya bukan idgham ma'runah, tetapi sebaliknya izhar mutlak. Jadi tuan-tuan nampak tak? Bila kita belajar berguru, contoh-contoh yang seakan-akan macam idgham ma'runah pun perlu kita tunjukkan macam tadi dah. Kalau kita tak guru ni, mesti tuan-tuan akan kata ini idgham ma'runah. Sebab ada nun mati jumpa dengan ya ataupun waw. Jadi tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, mudah-mudahan hidup kita ni, tuan-tuan, biarlah diakhiri, biarlah penghujung hidup kita ni diakhiri dengan berguru. Bila ada guru, tak banyak sikit, adalah panduan daripada guru yang mengajar kita, insya-Allah. Okey, tuan-tuan selesai cerita tentang idgham ma'runah. Mudah-mudahan saat lagi bila baca Quran, tuan-tuan kenal akan dia. Okey, seterusnya, saya nak pergi kepada hukum yang kedua. Hari ni 2 hukum je lah tuan-tuan. Kan banyak-banyak kan kita overload pula. Idgham bila gunnah. Cuba sebut sama-sama. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Tuan-tuan perempuan, idgham tu apa? Masuklah ustaz, masuk. Tapi kalau bila gunnah, tanpa dengung. Apa makna tanpa dengung? Tiada bunyi sengau. Pandai. Maksudnya bila tak ada bunyi sengau, maksudnya apa tu? Tak ada kiraan. Tak ada kiraan tuan-tuan ni. Jangan tunjuk jari sekali lagi. Sekali lagi tak perlu tunjuk jari. Tadi kena tunjuk sebab ada bunyi dengung. Yang ni tak usah tunjuklah tuan-tuan. Persoalannya, apa jumpa apa jadi hukum ini? Cuba baca nota ustaz. Non mati atau tanwin jumpa dengan ra atau lam dalam 2 kalimah sahaja. Okey, maknanya cara mengenalinya, cara mengenali iaitu apabila nun mati, tengok ni. Nun matinya sama juga macam tadi tau. Tanwinnya pun sama juga. Ni.
Berselang juga. Nun mati atau tanwin jumpa dengan ra atau lam dalam dua kalimah sahaja. Okey tuan-tuan, kena faham di sini. Beza tak huruf idgham bila gunnah dengan ma'al gunnah? Beza. Kalau ma'al gunnah berapa hurufnya? Apa 3 pula 4. Apa dia? Ya. Kalau bila gunnah ni apa dia? Dah hafal ke belum? Confirm keluar dalam periksa. Confirm keluar dalam periksa. Ustaz tanya. Puan-puan jangan tak jawab ya. Ataupun tak boleh jawab. Tuan-tuan, kalau saya tulis lam ra, betul tak? Boleh tak? Boleh. Kalau ra lam? Boleh juga. Jangan tukar huruf lain sudah. Ustaz, ra zai. Kat sini tukar titik, letak titik pula. Yang tu salah. Siapa letak titik salah. Dia tak boleh letak titik. Sebab ra tidak bertitik. Kalau titik jadi huruf zai. Betul tak? Okey. Jadi puan-puan, apakah dua huruf idgham bila guna? Ra lam ataupun lam ra. Boleh belaka lah. Tuan-tuan, hurufnya tak banyak, dua je kan? Okey. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Faham tak apa makna dua kalimah? Apa dia? Dua kalimah ni maksudnya, nun mati dengan tanwin ni berpisah tulisan dengan ra dengan lam nanti. Serupa macam ni juga tuan. Tadi Ustaz kata dua kalimah, nun mati dan tanwin berpisah dengan ya wa minun. Saat lagi dia berpisah dengan ra dengan lam. Maknanya dia takkan bercantum tuan. Kalau bercantum salah cetak, salah tulislah Quran tu. Dia tak akan bercantum tuan ya. Jadi itu maksud dua kalimah. Okey. Seterusnya bagaimanakah contoh yang kita kena tahu? Okay. Contoh bacaan senang, contoh kalimahnya senang saja. Tapi sebelum tu mari kita tengok contoh bacaan, kaedah bacaan. Kaedah bacaan. Cuba tengok. Kaedah bacaan, baca. Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam ra atau lam dan dibaca tanpa dengung. Apa maknanya tanpa dengung? Tak ada bunyi sengau dan tak ada kiraan. Tak payah tunjuk jari dah, tuan-tuan. Susah ke senang kalau tak payah tunjuk jari? Senanglah, tuan-tuan. Kalau tunjuk jari tu, leceh. Kadang-kadang Ustaz nak tunjuk jari dua harakat pasal kita nak buat kiraan yang betul, ya. Jadi kata ulama, masukkan nun mati ni, masukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf ra atau lam. Maknanya tuan, nun mati dengan tanwin ni baca ke tidak? Tak baca sebab dah masuk dalam ra atau lam. Yang kita nak baca saat lagi huruf ra dengan lam tau. Nun mati dengan tanwin jangan dibaca. Okey, contohnya macam mana yang paling senang? Tengok ni. Contoh yang paling senang macam tadi lah. Apa bunyi ni? An. Okey, sekali lagi cuba sebut. An. Kalau Ustaz masukkan ra, macam mana bacaannya? Dengar Ustaz baca ya. Ar-ra. Ar-ra. Senang aja. Nun mati bunyi tak je? Tak bunyi sebab dah idgham masuk ke dalam ra. Maka tuan-tuan kalau ada anak cucu baca an-ra, betul salah? Bacaan yang betul? Masya Allah. Bagus. Tetapkan iman. Tuan-tuan ya. Kadang-kadang iman kita ni berubah-ubah. Minggu ni okey. Minggu depan lain pula bacaannya. Okey. Contoh yang lain. Tengok ni. Tadi nun mati jumpa ra. Ini nun mati jumpa lam pula. Cuba tengok. Allah. Allah. Ar-ra. Allah. Sama je cara bacaannya. Dan adakah Ustaz tunjuk dua jari? Adakah bunyi sengau? Tak ada. Jadi tuan-tuan tak payah bunyi sengau, tak payah tunjuk jari. Habis cerita. Tapi yang paling mustahak, tuan-tuan kena masukkan nun mati ke dalam ra. Masukkan nun mati ke dalam, bermakna nun mati ini tidak boleh berbunyi. Okey, seterusnya tanwin pula. Tanwin macam mana contohnya? Gini. Senang aja. Baca. Ar-ra. Sama macam di atas. Ar-ra. Yes, sama. Jangan baca an-ra. Kalau baca an-ra, salah. Dia kena baca ar-ra. Masukkan tanwin ke dalam ra. Okey, sekali lagi diulang. Ar-ra. Okey, kalau tanwin jumpa dengan lam pula. Allah. Sebut. Sama juga. Allah. Jadi tuan-tuan, ini nun mati jumpa ra. Ini nun mati jumpa lam. Ini tanwin jumpa ra. Ini tanwin jumpa lam. Hakikatnya, cara baca mereka sama je. Sekali lagi diulang je. Ar-ra. Allah. Ar-ra. Allah. Sama. Mari kita baca contoh yang lengkap dalam nota Ustaz. Tengok dalam nota Ustaz.
Contoh sebelah kanan sekali. Ar-ra'ahu. Sekali lagi diulang. Ar-ra'ahu. Khabar kat ustaz, apa jumpa apa? Nun mati jumpa ra dalam dua kalimah. Itulah idgham bila guna. Mir rizqi. Sama juga tak? Samalah nun mati jumpa ra dalam dua kalimah. Ulang bacaan. Mir rizqi. Contoh yang sebelah kiri. Sebelah kiri atas. La illam. La illam. Nun mati jumpa lam. Bukan nun mati jumpa ra. Mana ada ra kat situ. Lam ya perempuan ya. Okey, bagus. One more. La illam. Contoh yang berikutnya. Yubayyin lana. Nampak tak ada nun mati kat situ? Jumpa dengan apa? Itulah namanya idgham bila guna. Jadi kalau anak cucu tanya nun mati tu nak baca ke tidak? Tak payahlah baca. Kenapa tak payah baca? Dah masuk dalam nurut lam. Ustaz ni banyak soal jawab lah ustaz. Kenalah gitu. Pasal apa nak bagi faham? Saya ni ikut gaya Ustaz Arwah Tok Guru saya ngajar. Banyak soal jawab perempuan. Berpeluh saya nak jawab soalan perempuan. Tapi bila saya fikir balik, bagus juga soal jawab ni. Pasal apa? Dengan soal jawab jugalah merupakan sumber ilmu, kata arwah Tok Guru saya. Jadi perempuan jangan takut ya untuk kita soal jawab. Kalau perempuan tak kerti nak jawab, senyap je sudah dia. Nanti biar Ustaz tolong jawabkan soalan tersebut. Ya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cara bacaannya susah ke senang tadi? Senang ya. Okey, sekali lagi diulang daripada awal tadi. Ar-ra'ahu mir rizqih la illam yubayyin lana. Empat contoh itu menunjukkan nun mati jumpa ra dengan nun mati jumpa lam dalam dua kalimah. Okey, seterusnya saya tunjukkan contoh tanwin pula. Kiri sekali. Zikrul lil alamin. Di situ nun mati ke tanwin? Tanwin, mana ada nun mati? Tanwin tu bagi dua di depan, jumpa dengan apa? Lam, maka namanya idgham bila gunna. One more. Zikrul lil alamin. Contoh yang kedua di bawah. Ghafurur rahimah. Kali ini tanwin jumpa dengan ra dalam dua kalimah. Nampak tak tanwin dengan ra tu berpisah pada tulisannya. Dia tak bercantum tuan ya. Maka tuan-tuan sekali lagi baca. Ghafurur rahimah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, seronok tak kalau kita dapat baca Quran dengan betul? Seronoklah tuan-tuan. Allah tak dapat bayangkan tahu macam mana besarnya pahala Allah bagi pada kita. Kalaulah Allah dah bayangkan siapa yang baca ayat tadi betul ada RM1,000 turun atas meja. Puan-puan, saya rasa mak rempit semua datang mengaji dengan kita hari ni. Allahu Akbar. Tapi sengaja Allah tidak tunjukkan begitu pasal kita semua ada iman. Ada apa? Ada iman. Iman tu apa? Keyakinan kita. Bahawa setiap kali kita baca dengan betul tadi, nanti di hari kiamat Allah bagi pahala pada kita. Dan ayat yang ganjaran, dan ayat tadi akan jadi peneman, penyelamat kepada kita daripada azab api neraka. Tapi dengan syarat kena baca dengan betul. Walaupun pendek je kita baca tadi. Puan-puan sedar tak? Berapa huruf yang kita baca tadi? Cuba Ustaz tanya, perkataan ar-ra'ahu, berapa huruf? Berapa huruf? Lah, kira lah tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Satu huruf, kata Nabi dapat 10 pahala. Kali dikalikan dengan 10, 60 ganjaran pahala sekali baca. Tadi kita berapa kali baca? Banyak kali, tak terkira dah baca tadi kan. Banyak kali kita ulang-ulang kan. Jadi tuan-tuan, kaya tak kita? Kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dengan betul. Tapi kalau kita baca lintang pokang, alah nak belajar Ustaz. Kan bukan ke tengok ayat Quran pun dapat pahala juga Ustaz. Memanglah, tapi tak sama dengan kita membacanya dengan betul.
Kalau baca dengan betul lagi banyak pahala kita dapat, ya. Tuan-tuan, senangnya kita dapat pahala daripada Allah. Kata para ulama, tengok Quran tu pun, tengok tulisan pun dah dapat pahala, apatah lagi kita membacanya dengan betul. Jadi saya doakan tuan-tuan kita kuat semangat untuk baca Quran, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedar tak bahawa idgham bila gunah ni, hukum ni tiap-tiap hari kita baca. Kat mana? 2 kalimah syahadah. Puan-puan, dalam 2 kalimah syahadah, kalimah syahadah kita, tiap hari tak kita baca? Iya, mesti tiap hari, puan-puan. Siapa yang kata ustaz ada sehari tu saya tak baca 2 kalimah syahadah? Puan-puan, tak sembahyang ke kita? Dalam sembahyang kan kena baca 2 kalimah syahadah. Itu salah satu daripada rukun solat kita. Jadi tuan-tuan, macam mana 2 kalimah syahadah? Asyhadu alla, asyhadu, tengok ya. Asyhadu. Ya, saya tulis ni. Asyhadu alla. Ni alla ni adalah idgham bila gunah. Tengok ni je. Okey, saya tak payah tulis habis lah. Tengok ni. Asyhadu alla, sebut. Nampak tak alla ni? Bukankah nun mati jumpa dengan lam? Nama hukumnya apa tadi? Khabar anak cucu di rumah dapat pahala. Selagi dia dapat baca dengan betul, puan-puan pun dapat pahala setiap kali dia baca. Puan-puan, alhamdulillah. Tapi bagi tahu dengan anak cucu ya tuan-tuan ya, inilah idgham bila gunah yang kita tak boleh baca dengan dengung. Kena baca dengan masukkan kalimah nun mati ni ke dalam huruf lam dan dibaca tanpa dengung. Allah, sebut. Kalau tuan-tuan nak selalu dengar kalimah ni kat mana tahu? Azan. Azan kat TV. Puan-puan tengoklah azan kat TV dengan radio tu. Mesti ada kalimah ini. Asyhadu alla, mesti dibaca begitu. Kalau Tok Bilal baca asyhadu alla, tak lulus Tok Bilal tu puan-puan ya. Dia kena belajar lagi. Ya, jadi tuan-tuan puan-puan, rupa-rupanya idgham bila gunah adalah hukum yang tiap-tiap hari kita baca dalam 2 kalimah syahadah kita. Okey, tuan-tuan, setakat hari ni berapa hukum sudah kita ulang kaji? 2 hukum. Cukup memadai sekadar itu. Mari kita baca Quran. Tapi sebelum tu ada ke apa-apa nak tanya tentang 2 hukum ni? Tuan-tuan, sebenarnya hukum tajuk ni banyak ke sikit? Banyak. Ustaz, sebenarnya banyak soalan saya nak tanya dengan Ustaz. Tapi puan-puan hold on dulu. Tuan tangguhkan jawab soalan itu. Sebab apa? Kalau kita banyak sangat bertanya, nanti banyak sangat hukum. Lama-lama kita tak boleh terima, tuan-tuan. Ya, banyak sangat. Jadi, teknik saya mengajar senang aja. Saya gunakan pendekatan, ajar jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, jawabnya syahid, tuan-tuan. Tak mampu nak kita ingat banyak-banyak. Jadi, ajar sikit-sikit macam ni, mudah-mudahan dapat kita praktikan dalam bacaan. Silakan buka surah Al-Baqarah. Silakan buka surah Al-Baqarah. Sudah tentu ayat berapa hari ni? 137. Bawah sekali tu. Fa in amanu. Baik. Hari ini Ustaz nak buat sesi soal jawab. Tapi bukan seorang-seorang. Ramai-ramai. Ustaz ni buat berdebar je. Tidaklah seorang-seorang perempuan ya. Sebab apa? Dulu pernah saya buat sesi soal jawab seorang-seorang. Minggu depan makin kurang pula pelajar saya. Jadi tuan-tuan, jadi minggu ni dah sampai bila-bila lah kita buat sesi soal jawab ramai-ramai. Cuma Ustaz nak bahagikan grup kepada 4 grup. 1, 2, 3, 4. Kebetulan ada 4 baris ni kan. Kita bagi 4 grup. Setiap grup kena jawab soalan Ustaz. Ready? Ayat 137 surah Al-Baqarah. Muka surat 46. Dan kita masih berada pada juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَقَدِ اهْتَدَوْا. Ustaz tak baca faqadih tada. Saya baca tadau. Kenapa Ustaz baca tadau?
Sebab di hujung sekali tu ada waw mati. Sebelum puan-puan jumpa alif yang ada bulat tu kan, ini namanya alif ziyadah namanya. Puan-puan belum belajar lagi ni. Kat ujung tu alif ziyadah. Tapi sebenarnya alif ziyadah ni adalah huruf yang tak diguna pakai dalam bacaan. Tapi sebelum alif ziyadah tu ada waw kan? Waw tu kosong kan? Waw itu adalah waw mati. Maka bacaannya faqadih tadaw. Nak baca panjang ke pendek? Tadaw tu pendek aja, jangan baca 2 harakat, tak cukup syarat. Sekali lagi ulang ayat tadi. Fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Tadaw tu jangan panjang ya. Faqadih tadaw, begitu saja. Sambung. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Berhenti. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Baca dah betul dah. Persoalannya hukum tadi ada tak dalam bacaan tadi? 2 hukum tadi yang kita belajar ulang kaji tadi ada tak? Tak ada, confirm tak ada ni? Bagus, tetapkan iman. Memang tak ada pun. Alhamdulillah. Teruskan bacaan kita. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ada tak ada idgham ma'al ghunnah dan bila ghunnah? Confirm tak ada ni, tengok betul-betul. Ada ke tak ada? Memang tak ada. Kalau ikut cara bacaan tadi tidak ada, ya. Kalau kita berhenti di tempat yang saya nyatakan tadi, maka tidak ada idgham ma'al ghunnah. Sambung. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Okey, berhenti, sambung. Walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ada tak jumpa idgham ma'al ghunnah atau bila ghunnah? Tak ada juga. Tapi hukum lain banyak tak? Banyak. Tapi malangnya belum ulang kaji lagi ataupun belum belajar. Sambung. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail berhenti. Wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Wal asbat. Bunyi tok-tok tadi hukum apa tu?
Hukum qalqalah yang kita baru belajar kan. Cuma tak sempat lagi ulang kaji. Tak apa. Tapi Papa sedar itulah hukum qalqalah. Persoalannya idgham ma'runah bila runah ada ke? Tak jumpa lagi. Tak apa, teruskan bacaan. Ghostan balik wa ishaqa. Wa ishaqa wa ya'qub wal asbaq kanu hudan aw nasara. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Selesai, tamat untuk juzuk yang pertama tadi. Mari kita masuk juzuk yang kedua sebelah kiri itu. Baik, oleh kerana kita masih berada pada surah yang sama, maka tidak perlu dibaca bismillah, ya. Dia sunat baca bismillah ni kalau kita masuk surah lain. Kalau tuan-tuan masuk surah lain, maka sunat baca bismillah. Tapi kalau tak masuk surah lain, masih surah yang sama, terus dengan ayat berikutnya. Sambung. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum berhentilah kat situ, ghostan balik. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha قل لله المشرق والمغرب Cuba perhatikan kalimah ini. Qul lillahi. Adakah ini idgham bila gunah? Tengok betul-betul. Lajunya jawab ni. Tuan-tuan, ni idgham bila gunah ke bukan? Tu ada dalam sabdu tu. Tengok sebelumnya huruf apa? Adakah nun di situ? Adakah tanwin? Kalau tak ada lah hukumnya tuan-tuan. Maka ni namanya hukum apa? Jawab je lah, hukum tak belajar lagi. Apa memang betul pun hukum tak belajar lagi. Bila nak belajar? Semester depan. Nanti tuan-tuan belajar dengan ustaz. Nama hukumnya idgham mislain ataupun idgham mutamaslain. Ya, ada setengah ulama dia kata idgham mislain sagir. Ada juga, dia ada banyak nama tuan-tuan ya. Tapi kesimpulannya dia bukan idgham bila gunah atas sebab tidak ada nun mati, tidak ada tanwin sebelum lam sabdu itu. Kadang-kadang pelajar saya ini salah faham. Pantang jumpa sabdu. Semua dipulanya idgham bila gunah. Nampak je lam sabdu idgham bila gunah. Jadi yang ni bukan idgham bila gunah tuan ya. Ni namanya hukum apa tadi?
Hukum tak belajar lagi. Ataupun sebut je lah. Kalau pandai, kalau tuan-tuan dah belajar, idgham misl lain. Ada setengah ulama kata idgham mutamasil lain. Ada setengah ulama kata idgham misl lain sagir. Boleh berlaku lah kat situ. Tapi dia tidak sama dengan idgham bila gunnah. Ya? Sambung. Kali ni kita jumpa idgham ma'al gunnah. Sambung ya. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Okey, tak apalah, hari ni Ustaz bagi chance semua jawab ramai-ramai. Tunjukkan saya apakah hukum pada may yasha'u. Apa jumpa apa semua dulu? Nun mati jumpa ya. Kalau gitu apa nama hukumnya? Idgham ma'al gunnah. Dulu saya jawab gini tahu. Bila pensyarah saya tanya apa jumpa apa, saya kena kabur detail. Nun mati jumpa ya dalam dua kalimah. Kena jawab gitu. Tuan-tuan tak boleh jawab nun mati jumpa ya sebab apa? Nun mati jumpa ya saja pun berlaku pada hukum izhar mutlak tadi yang ad-dunya. Jadi jawapan yang detail nun mati jumpa dengan ya dalam dua kalimah. Maka jawapan kita idgham ma'al gunnah. Macam mana nak baca tadi? Mai. Masukkan nun mati ke dalam huruf ya dan dibaca dengan dengung dua harakat. Pandai. Nombor dua. Siratim mustaqim. Kali ini nun mati ke tanwin? Tanwin jumpa dengan mim. Maka samalah hukumnya idgham apa? Ma'al gunnah. Dan kalau perempuan dapat jawab begini lagi bagus. Tanwin jumpa dengan mim dalam dua kalimah. Maka baru kita jawab idgham ma'al gunnah. Macam mana baca siratim? Pada pandangan tuan-puan, siratim mustaqim ke may yasha'u yang dengungnya sempurna? Dengung mana yang paling sempurna betul-betul dalam hidung kita? Siratim mustaqim. Itu sebab mim tu nampak sabdu. Dekat may yasha' tu ya tak nampak sabdu sebab dengungnya tidak sempurna. Lagipun nak sebut ya dia tak guna pangkal hidung. Nak sebut ya guna apa? Tak apa, biar Ustaz jawab. Nak sebut ya guna tengah lidah. Tengah lidah dia angkat ke langit-langit. Jadi dia tak guna pangkal hidung. Tapi kalau nak sebut mim kena guna pangkal hidung. Itu sebab bunyi sengaunya betul-betul dalam hidung. Itu sebab dalam Quran ditulis mim tu sabdu. Ya tu tak nampak sabdu. Hakikatnya kedua-dua tempat tadi hukumnya sama kan? Apa? Idgham ma'al gunnah. Teruskan bacaan kita. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا macam tak seragam bacaan kita. Ya, okey, sekali lagi cuba ulang perkataan ni. Ummatan wa sebut. Bukankah tanwin jumpa dengan? Jawablah hukumnya. Idgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa waw dalam berapa kalimah? Dua. Jawapannya tadi sudah tentu. Idgham ma'al gunnah. Maka bacaannya gini. Ummatan wa sebut. Tahu wa itu idgham ma'al gunnah. Tapi ummah tu hukum apa? Hukum belum ulang kaji lagi. Dah belajar tapi belum ulang kaji. Betul tak? Belum ulang kaji namanya wajibul gunnah ni letaknya bab 3. Bab 3 nantilah kita ulang kaji. Sekarang ni kita baru nak settlekan bab yang pertama dulu ya. Tapi idgham ma'al gunnah ada tak tadi? Ada. Okey, cuba yang ni pula sambung. Wasatan litakunu. Kali ini tanwin jumpa dengan lam. Apa nama hukumnya? Iya, adik kepada idgham ma'al gunnah sudah tentu idgham bila gunnah sebelahnya tadi. Tuan-tuan, nak baca dengung ke tidak ni? Tidaklah dengung Ustaz. Ustaz dah ajar pada kami tadi dibaca masuk tanpa dengung. Cuba ulang. Wasatan litakunu.
Sambung. Wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Sambung lagi. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا Stop. Ustaz berhenti kat mana tadi? Illa. Kenapa Ustaz berhenti kat situ? Sebab sekejap lagi nak ulang senang. Ulang kepada illa tadi. Tak payah kau stand jauh-jauh. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibayh. Hati-hati baca tuan-tuan, pastikan nafas cukup. Dalam ayat tadi saya nampak ada dua idgham ma'al ghunnah. Mana yang pertama? Man yattabi'u. Sebut. Yang kedua? Mimman yanqalibu. Sebut. Tuan-puan, bukan kedua-dua kalimah tu sama. Nun mati jumpa ya, nun mati jumpa ya. Maka kalau dah sama hukumnya apa? Idgham ma'al ghunnah. Cara bacaannya pun sama jugalah Ustaz. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Mesti ada beza antara ain dengan alif. Cuba ulang. Liyudhi'a imanakum. Liyudhi'a tu huruf ain. Imanakum huruf alif. Beza ya antara ain dengan alif. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Bukankah la raufur rahim? Apa jumpa apa? Tanwin jumpa dengan ra. Tanwin jumpa dengan ra. Silakan tengok dekat whiteboard apa jawapan kita. Idgham bila ghunnah. Pandai. Teruskan sikit lagi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Berhenti. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ulang perkataan mir rabbihim. Apa jumpa apa? Apa nama hukum? Ui pandai. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Baik, walaupun kita baca tak begitu banyaklah ayat-ayat kita baca, tapi setidak-tidaknya jumpa tak idgham ma'al ghunnah. Idgham bila ghunnah jumpa, maknanya benda tu adalah dalam Quran kita. Jadi tuan-tuan teruskan usaha mencari, membaca Quran dan mencari hukum dua tadi. Dan sebelum kita bersurai, Ustaz nak bagi hadiah, iaitu latihan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada hadiah lain, Ustaz nak bagi melainkan latihan aja. Apa suka ke tak suka, buat je lah setakat mana yang kita mampu, ya. Baik, untuk supaya tuan-tuan tidak lupa apa yang Ustaz ajar ni, Ustaz bagilah sedikit latihan. Hari ini ataupun balik rumah nanti, puan-puan pergi buat latihan muka surat 16. Tapi, dengar dulu. Muka surat 16 ni, semua buka buku latihan warna merun ni. Muka surat 16, puan-puan nampak tak arahan soalan tu? Hukum tajwid tahap 1, bab 1 hingga 5. Tuan-tuan kena jawab semua hukum yang kita dah belajar. Tapi untuk hari ini, tuan-tuan jangan jawab semua hukum. Tuan-tuan hanya jawab 2 hukum saja yang melibatkan idgham ma'al ghunnah dan bila ghunnah. Di mana soalan saya, nyatakan satu contoh kalimah atau ayat ringkas bagi hukum ini. Sila rujuk surah Al-Insan. Tahu tak surah Al-Insan? Surah Al-Insan tu, puan-puan tengok dekat muka surat belakang ni, muka surat 96, 97, 98. Dekat belakang muka ustaz ni ada Quran ni, ada ayat Quran. Surah Al-Insan dimulakan dengan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tuan-tuan balik rumah nanti pi cari 2 contoh idgham ma'al ghunnah dan 1 contoh idgham bila ghunnah. Cari yang tu saja. Boleh ke? Ustaz, hukum lain tak payah cari ke? Nanti dulu. Hukum lain biar kita ulang kaji baru cari. Selagi tak ulang kaji, jangan buat latihan dulu. Boleh? Jadi tolong Ustaz bagi masa 7 hari 7 malam untuk membuat latihan di rumah. Tak cukup 7 hari 7 malam, tambah lagi 7 hari 7 malam lagi. Terpulang pada tuan-tuan. Janji cari 2 contoh idgham ma'al ghunnah dengan bila ghunnah 1 contoh sampai dapat. Kalau tak dapat, tolong hubungi rakan-rakan yang lain. Mungkin mereka dah dapat, ya. Jadi tuan-tuan cari sampai dapat, tahu. Tapi tak boleh rujuk surah lain melainkan surah Al-Insan ayat 1 hingga 31 sahaja. Terima kasih banyak-banyak datang kelas Ustaz hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama pada hari ini, insya-Allah. Mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.